Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Punyalah DAP nak pertahankan kesilapan Rafizi sampai mereka halau air hitam pergi ke pembangkang. Tapi kalau betul nak halau, saya cabar Zaid Hamidi batalkan semua perjanjian berkenaan dengan MP MPBN. Kita tengok berapa ramai yang bakal melompat. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik kepada kisah pergeseran antara Wee Ka Siong dan juga Rafizi Ramli. Actually ada beberapa perkara lah yang telah disentuhkan oleh Wee Ka Siong yang sememangnya betul-betul pun bukan tak betul. Dan Wee Ka Siong ini bukan seorang yang tidak berpengalaman. Beliau merupakan bekas Menteri Kabinet, beliau merupakan Presiden MCA yang memang cukup lama menjadi ahli parlimen dan sebagainya. Jadi beliau ini memang seorang yang sangat-sangat berpengalaman. Dan walaupun beliau ini memang duduk dekat blok kerajaan, tetapi beliau ini lebih bertindak sebagai check and balance dalam kerajaan itu sendiri. Dan saya rasa perkara itu betul. Perkara itu patut sebenarnya. Sebab di saat kerajaan perpaduan madani ini menikmati 2/3 campur dengan 6 ekor katak yang melompat itu, kelihatannya mereka ini buat kerja sangat-sangat sembrono dan macam tidak ada apa-apa distinction dalam tindak tanduk mereka. Umum dulu, kaji kemudian. Sebut dulu, fikir kemudian. Sebab itulah kerajaan ini menjadi kelang kabut. Sebab itulah negara kita ini menjadi kelang kabut. Jadi Wee Ka Siong menjadi sebahagian daripada check and balance kepada kerajaan ini. Begitu juga dengan Pasir Gudang. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Memang baka kerajaan ini, terutama DAP, tak suka ditegur. Beranggapan bahawa mereka sahaja yang betul. Bahkan beranggapan kalau ada yang tak tegur mereka, kalau ada yang kritik mereka, sama ada engkau ini bodoh ataupun engkau ini walaon, engkau ini layak duduk ke pembangkang, kau jangan duduk dekat bahagian kerajaan dan sebagainya. Macam sekarang ini tuan-tuan sekalian, Wee Ka Siong membangkitkan beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan inflasi 1.9% yang tidak masuk akal. Betul lah dia kata tu kan? Dan yang kedua berkenaan dengan padu, di mana padu ini sebenarnya punca dia kesalahan Rafizi juga. Dia yang cakap dekat luar, dekat media kata kos padu itu 85 juta ringgit. Tapi tengah tengok dekat parlimen dia kata Wee Ka Siong tipu. Dia kata mana ada 85 juta, 30 juta lebih saja. Mengamuklah orang tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata engkau yang cakap dekat media 85 juta, aku quote balik apa yang kau cakap, engkau kata aku tipu. Kau ni gila ke apa masalah je kan? Dan benda itu memang merupakan satu pergeseran yang sangat besar jugalah dekat dalam blok kerajaan pada ketika ini. Hinggalah bangkit Kampar Chong Zemin cuba bangkit untuk cuba orang kata apa menghantam Wee Ka Siong. Dalam masa yang sama juga cuba hendak mempertahankan Rafizi Ramli yang jelas sangat-sangat incompetent sampai dia halau Wee Ka Siong pergi ke pembangkang sebagainya. Jadi anda tonton video ini dan untuk kesekian kalinya saya puji Tan Sri Johari Abdul kerana berjaya kontrol situasi dengan baik pada ketika ini. Anda tonton sarkas yang telah berlaku dekat parlimen ini. Baik, ya Beluran. Yang Muhammad, seling kali pihak kami dilempar dengan 36-12 ni oleh beberapa ahli parlimen sana. Tetapi jelas sekali dalam isu kekilafan menteri terhadap air hitam. Jelutong dengan kapal berdiam diri dekat sana Yang Muhammad. Jadi tidak perlu tidak seharusnya ada double standard terhadap 36-12 penggunaan Tidak ada double standard. Kekilafan di belah sini dan kekilafan di pihak sana. Sepatutnya mereka juga perjuangkan kedua-dua itu. Terima kasih Yang Muhammad. Ya. Baik. Semua duduk. Saya tahu Kampar. Save your energy. I'll let you go after it. Gini, saya dah sebut kepada Aitam tadi, dia seorang yang amat senior, amat saya hormati. Jadi saya minta dia tulis pada saya, state apa yang dia perlu. Adakah minta maaf, ataupun minta penjelasan, something that is more concrete. Itu saja. Baik, Kampar, apa dia? Ya, sama 36-12. Semalam semasa Menteri jahat saya pun ada. Saya nak minta laluan tak dapat. Menteri kata pembangkang tak ada solusi. Tapi tiba-tiba air hitam, tiba-tiba dia rasa... Saya tak faham. Dia rasa dia pembangkang. Duduklah Kampar. Nanti. Air hitam tu padu dah tadi. Air hitam tu. Baik. Yalah, ini isu lain. Saya bukan cakap padu. Okey, Menteri kata inflasi 1.8%. Air hitam padu. Kampar tak padu. Baik. Ini isu lain. Speaker, ni peraturan mana yang dipakai oleh Kampar ni? Dia nak cerita apa sebenarnya? Kampar. Tengok ini kualiti pembangkang. Saya belum start, sebelum habis tengok macam ni pembangkang. Sikap macam ni. Baik, Kampar. Okey, saya baru link. Belum. Saya belum habis. Tuan Speaker, sikit. No. Bincang dalam WhatsApp group lah.
Menteri kata inflasi 1.8%. Tapi air hitam masuk kampung dia petik cakap harga semua tinggi. Tapi dulu masa dia jadi menteri inflasi 5% dia tak ada apa-apa. Dan okey, satu lagi Tashri Speaker. Peraturan mesyuarat 2/2. Tuan Yang di-Pertua sebaik-baik difikirkannya munasabah sesudah ia dipilih jadi Tuan Yang di-Pertua, maka bolehlah ditetapkan kerusi bagi tiap-tiap orang ahli dan boleh diubahnya. Ketetapan itu dari satu masa ke satu masa sebagaimana yang baik pada timbangannya. Semalam saya dengar Air Hitam Takkan cakap, mau tukar Air Hitam. No. Air Hitam cakap, dia pernah duduk sini, pernah duduk sana, sekarang dia duduk tengah-tengah. Apa itu duduk tengah-tengah? Macam muak kah? Kalau mau duduk tengah-tengah macam muak, saya minta Tan Sri Ketua. Air Hitam, mari sini Air Hitam. Air Hitam, mari sini Air Hitam, mari sini. Air Hitam. Air Hitam, mari sini. Welcome. Saya cek Air Hitam dia backbencher. Selagi semua tak duduk, saya akan katok sampai besok. Duduk semua. Okey. Kapar, isu yang saudara bangkitkan tidak relevan. Cukup. Baik. Sekarang Arau. Tengok sajalah tuan-tuan dan puan-puan, Chong Zemin bersungguh-sungguh hendak hentam air hitam. Dia kutuk Wee Ka Siong kau-kau. Dia kata mana ada orang dulu duduk belah sini, sekarang duduk belah sana sebagainya. Lepas tu sekarang duduk ke tengah-tengah. Mana ada tengah-tengah? Kalau nak sangat pergi ke pembangkang dan macam-macam lagi. Punya dia tak puas hati bila Wee Ka Siong membangkitkan perkara yang betul. Wei, Chong Zemin, kau dengar sini aku cakap ya. Yang dibangkitkan oleh Wee Ka Siong itu benda yang betul. Pasal inflasi pun betul. Pasal padu yang Rafizi sebenarnya tersilap itu pun betul juga. Tapi Chong Zemin saya ingatkan, zaman Wee Ka Siong jadi menteri dulu, inflasi 5%. Wei, aku nak cakap kau sekarang ya Chong Zemin. Zaman dulu walaupun inflasi 5% ke 6% ke apa-apa ke, tapi harga barang tak semahal sekarang. Kau faham tak ayat aku ni? Dulu, harga makanan kat kedai pun RM3-4 kita dapat dah. RM5-6 lah paling mahal pun. Sekarang RM9-10. Kau faham tak benda ni? Tak kira nombor persen itu berapa banyak sekalipun, tetapi hakikatnya harga barang sekarang ini jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal berbanding zaman Wee Ka Siong menjadi Menteri Kabinet. Kau nak cerita apa sekarang ni, Wai Chong Zemin? Sembang lebat dalam parlimen bukan main kau ya. Tapi tu, kisah yang saya bangkitkan baru-baru ini pasal dataran Goping tu, kenapa senyap? Tak ada apa-apa komen langsung dibawa oleh Chong Zemin selaku ahli Parlimen Kampar yang turut menguasai Majlis Pembenaran Kampar dan sebagainya. Mana cerita kau sekarang ni? Apa kisah kau sekarang? Sembang nak bertahankan Rafizi. Inilah dia, perangai ta'asub. Inilah asobiah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya apa? Bila tim kau buat kerja bodoh, bila tim kau salah, engkau tetap mempertahankan tim kau yang salah itu. Inilah perangai yang tak elok, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. MP je siapa dia ni masalahnya? Sanggup mengutuk orang lain yang memberikan kritikan yang betul, yang bernas, tapi dalam masa yang sama juga mempertahankan benda yang silap yang dilakukan oleh kawan sendiri. Macam ini ke kualiti MP yang rakyat Malaysia mahu? Yang mempertahankan kebatilan, mempertahankan kesilapan asal saja datang daripada geng aku. Macam tu ke masalahnya? Sudahnya padan muka. Johari Abdul kata, apa yang kau bangkitkan tu tak relevan. Buat malu je masalahnya. Orang Kampar, PR16 nanti, tolong humban dia ni jauh-jauh. Tak payah lagi dia undi Mamat ni masalahnya. Dan kemudian, berbalik pada kisah yang Chong Zemin cuba menghalau Wee Ka Siong pergi ke belah pembangkang. Satu je lah yang saya cakap dekat sini. Kalau betul lah DAP hendak melihat Wee Ka Siong dan juga beberapa ahli parlimen lain yang tak sebelum kerajaan sekarang ini untuk pergi ke pembangkang, saya cabar satu perkara saja. Suruh DAP minta Zahid batalkan perjanjian yang mengikat MP MPBN yang tak boleh keluar daripada BN itu. Batalkan perjanjian yang katanya kalau tak ikut cakap Zahid kena denda 10 juta sebagainya, yang dikatakan menjadi sebab mengapakah BN terpaksa ikut semua sekali Zahid pergi Sokong Anwar sebagainya. Batalkan perjanjian itu dan kita tengok berapa ramai MP MPBN yang selama ini memang mahu bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Mereka semua mungkin dan insya-Allah akan keluar satu persatu berjemaah melompat pergi ke pembangkang. Dan masa itu kita tengoklah apa jadi pada kerajaan Perpaduan Madani ini, mungkin akan runtuh kerana GPS dan JRS pun makin lama makin tak puas hati dengan kerajaan sekarang yang kelihatannya makin lama makin mengarut sampai melakukan penipuan terhadap Sabah dan Sarawak dan pelbagai lagi. Kita cabar siap-siap ni. Kalau betul nak halau Wee Ka Siong ke atau siapa saja pergi ke pembangkang sebab tak sebelum kerajaan, fine, batalkan perjanjian itu. Suruh Zahid batalkan perjanjian itu. Dan kita tengok siapa yang kena akan datang.
Tapi berani ke kau, wahai Kampar? Berani ke korang, wahai DAP? Berani ke Zahid untuk menghapuskan perjanjian itu? Kalau dia buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, silap hari bulan, menangis tak berlagu kerajaan Perpaduan Madani ni buatnya. Betul tak, kawan-kawan? Tapi mungkinlah, Chong Zemi ini mungkin beranggapan kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa sahaja, termasuk menipu bulat-bulat dalam parlimen, melakukan kesalahan bulat-bulat dalam parlimen, tetapi tetap dipertahankan. Kenapa? Kerana mereka ini kerajaan. Ikutlah kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.